Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran pengetahuan agama Islam. Hari ini kita akan belajar sejarah dalam tajuk Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Sebelum memulakan pembelajaran, baca arahan terlebih dahulu. Penuntut-penuntut diarahkan supaya menyediakan buku teks dasar pengajian Islam 4. Kemudian buka tajuk pelajaran dan jangan lupa baca doa sebelum belajar dan berikan sepenuh perhatian dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ini insya Allah akan diterangkan tentang riwayat hidup serta pribadi dan pelantikan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kemudian tentang keadaan negara pada zaman Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Seterusnya tentang munculnya gerakan Bani Hashim. Dan yang terakhir tentang penaklukan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Baik, diharap semua penuntut sudah bersedia. Kita mulakan penerangan mengenai riwayat hidup serta pribadi dan pelantikan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Khalifah Hisham bin Abdul Malik merupakan khalifah ke-10 dalam kerajaan Bani Umayyah. Sebelum Khalifah Hisham merupakan Khalifah Yazid kedua, yaitu khalifah yang ke-9 dalam kerajaan Bani Umayyah. Khalifah Hisham bin Abdul Malik dilahirkan pada tahun 72 Hijrah. Khalifah Hisham bin Abdul Malik terkenal sebagai seorang khalifah yang baik tingkah laku, lemah lembut tutur kata, berbudi bahasa, dan tahu menjaga taraf dirinya sebagai khalifah. Khalifah Hisham bin Abdul Malik merupakan seorang yang tidak sombong dengan kedudukannya. Khalifah Hisham bin Abdul Malik dilantik oleh Khalifah Yazid II sebelum dia wafat dengan menentukan bahwa Khalifah selepas Hisham ialah anaknya Al-Walid bin Yazid. Khalifah Hisham bin Abdul Malik wafat dalam bulan Rabiul Akhir tahun 125 Hijrah setelah memerintah selama 20 tahun. Mari kita lihat dan ulang semula mengenai riwayat hidup serta pribadi dan pelantikan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Nama beliau ialah Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam.
Beliau dilahirkan pada tahun 72 Hijrah. Sifat beliau adalah seorang yang lembut tutur kata, berbudi bahasa, serta pandai menjaga sebagai seorang khalifah. Beliau tidak sombong dan bongkar dengan kedudukannya. Beliau dilantik oleh Khalifah Yazid II sebelum dia wafat dengan menentukan bahawa khalifah selepas Hisham ialah anaknya Al-Walid bin Yazid. Beliau wafat dalam bulan Rabiul Akhir tahun 125 Hijrah dan beliau memerintah selama 20 tahun. Alhamdulillah, kita sudah mengetahui tentang riwayat hidup serta pribadi dan pelantikan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Sekarang kita masuk ke dalam penerangan bagaimana keadaan negara pada zaman Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Dalam masa pemerintahan Khalifah Hisham bin Abdul Malik, gerakan pemberontak cergas mula di Iraq, Khurasan, dan Maghribi yang dilakukan oleh golongan-golongan Syiah dan Khawarij. Golongan Syiah bergerak cerdas di Kufah di bawah pimpinan Zaid bin Ali Zainul Abidin bin Husain. Tetapi gerakan ini dapat dipatahkan oleh tentera Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Akibatnya Zaid bin Ali terbunuh dan golongan Syiah berpecah semula. Golongan Khawarij muncul di Irak tetapi dapat dipatahkan oleh tentera Khalifah Hisham bin Abdul Malik yang diketuai oleh Khalid bin Abdullah Al-Qashri. Kemudian muncul pula pemberontakan di Maghribi dengan kerjasama bangsa Barbar. Tetapi Hanzalah, wakil pemerintah di utara Afrika, dapat mematahkan. Mari kita lihat dan ulang semula keadaan negara pada zaman Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Muncul pemberontakan semasa pemerintahan Khalifah Hisham bin Abdul Malik di Irak, Khurasan, dan Maghribi. Pemberontakan ini dicetus oleh Syiah dan Khawarij. Golongan Syiah di Kufah diketuai oleh Zaid bin Ali Zainul Abidin bin Husain, tetapi dapat dikalahkan dan Zaid bin Ali terbunuh. Golongan Khawarij di Irak dapat dipatahkan oleh tentera Hisham diketuai oleh Khalid bin Abdullah Al-Qashri, dan golongan Khawarij di Maghribi bekerjasama dengan bangsa Barbar tetapi dapat dipatahkan oleh Hanzalah, yakni wakil pemerintah di utara Afrika. Sekarang kita masuk dalam penerangan munculnya gerakan Bani Hashim pada zaman Khalifah Hisham bin Abdul Malik.
Di samping Syiah dan Khawarij, muncul lagi satu golongan pemberontak baru yang dipimpin oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Pemberontakan ini mengambil tempat di Khurasan. Gerakan ini dibantu oleh golongan Syiah untuk bekerjasama mengembalikan hak khalifah ke pangkuan keluarga Bani Hashim, yaitu suku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjaya menubuhkan satu pasukan tentera gabungan yang kuat, terdiri daripada orang Syiah dan Bani Abbas. Muhammad bin Ali telah menyerahkan urusan ketenteraan ini kepada seorang panglima perang yang mahir, yaitu hambanya sendiri yang dikenali dengan nama Abu Muslim Al-Khurasan. Gerakan pemberontak ini mendapat sokongan besar daripada bangsa Parsi. Orang-orang Parsi memang benci kepada kerajaan Bani Umayyah yang mengutamakan darah Arab dalam bidang perjawatan. Gerakan ini akhirnya berjaya menjatuhkan kerajaan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Mari kita lihat dan ulang semula mengenai penerangan munculnya gerakan Bani Hashim di zaman Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pemberontakan golongan Bani Hashim di Khurasan, gerakan ini dibantu oleh golongan Syiah untuk bekerja sama mengembalikan hak khalifah ke pangkuan keluarga Bani Hashim, yaitu suku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemberontakan golongan Bani Hashim di Khurasan diketuai oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas dengan bantuan golongan Syiah. Gerakan ini akhirnya berjaya menjatuhkan kerajaan Bani Umayyah tahun 750 Masehi. Sekarang kita masuk dalam penerangan penaklukan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Walaupun Khalifah Hisham bin Abdul Malik sibuk menangani pemberontakan dalam masa pemerintahannya, namun dia juga masih meneruskan dalam penaklukannya. Beberapa penaklukan berlaku di selatan Prancis dan tentera Islam telah berjaya mengukuhkan kedudukannya. Pada tahun 732 Masehi, Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi telah memimpin tentera Islam masuk ke tanah besar Prancis hingga ke Tours. Namun Abdurrahman ditentang hebat oleh tentera Prancis yang dipimpin oleh Charles Martel. Dalam pertempuran itu, Abdurrahman terbunuh dan tenteranya mengalami kekalahan.
Walaupun tentera Islam mengalami kekalahan di Taus, tetapi mereka berjaya menaklukki Avignon. Inilah cobaan terakhir bagi tentera Islam dalam usaha menyebarkan Islam di benua Eropa. Mari kita lihat dan ulang semula mengenai penaklukan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pada tahun 732 Masehi, Abdul Rahman bin Abdullah Al-Ghafiqi telah memasuki tanah besar Prancis hingga ke Taus. Abdul Rahman bin Abdullah Al-Ghafiqi ditentang hebat oleh tentara Prancis yang dipimpin oleh Charles Martel. Hasilnya, Abdul Rahman terbunuh dan tentera Islam mengalami kekalahan di Taus, tetapi berjaya menakluki Avignon. Begitulah penerangan ringkas mengenai Khalifah ke-10 dalam kerajaan Bani Umayyah, yaitu Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Insya Allah, kita akan berjumpa di dalam penerangan yang akan datang. Semoga mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.